Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Mak, kau kenapa ni Mimo? Hari nak hujan. Tiba-tiba datang sini. Apa? Nak hujan? Alamak, time orang nak nyanyi pula dia hujan. Yalah tu. Okeylah. Jom cari tempat teduh. Jom. Cepat. Tahukah kamu bagaimana awan dan hujan boleh terbentuk? Untuk mengetahui bagaimana awan dan hujan terbentuk, kita perlu tahu tentang dua proses, iaitu penyejatan dan kondensasi. Dalam pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari bahawa penyejatan adalah proses di mana cecair berubah keadaan kepada gas. Ia hanya berlaku di permukaan air. Apabila air menyejat, ia berubah keadaan kepada wap air. Kondensasi pula adalah proses yang melibatkan gas berubah keadaan kepada cecair. Semasa proses kondensasi, wap air berubah keadaan kepada titisan air. Sekarang, kita cuba lihat bagaimana kedua-dua proses itu penting dalam pembentukan awan dan hujan. Matahari memancarkan cahayanya. Cuaca hari ini adalah panas. Air di laut, sungai dan juga tasik menerima haba daripada cahaya matahari. Air tersebut akan tersejat lalu membentuk wap air. Wap air akan naik dan terkumpul di bahagian atmosfera bumi lalu membentuk gumpalan awan. Dalam satu tempoh masa, awan yang terbentuk semakin membesar dan memberat. Ia akan terkondensasi lalu membentuk hujan. Proses pembentukan awan dan hujan menunjukkan bahawa air di tasik, laut dan juga sungai melalui satu kitaran pergerakan. Di manakah agaknya air-air ini pergi setelah turunnya hujan? Mari kita lihat. Air di tasik, sungai dan laut akan tersejat apabila menerima haba daripada cahaya matahari. Didapati bahawa air yang tersejat tadi tu akan naik ke atmosfera dan ia adalah lebih bersih dan segar berbanding air yang terdapat di bumi. Ini kerana semasa proses penyejatan, segala benda asing dan kekotoran yang terdapat di dalam air akan tertinggal di permukaan bumi. Wap air di lapisan atmosfera bumi akan berkumpul lalu membentuk awan. Pada suatu ketika, apabila awan menjadi terlalu berat, wap air dalam bentuk awan akan terkondensasi lalu membentuk titisan air yang dinamakan hujan. Ada kalanya, titisan air ini turun sebagai salji di permukaan bumi. Hujan yang terhasil akan turun ke dalam sungai, tasik dan laut. Ada juga air hujan yang diserap masuk ke dalam tanah dan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Ada juga yang berubah keadaan menjadi ais di kawasan yang beriklim sejuk. Proses yang ditunjukkan ini merupakan pergerakan air
dari permukaan bumi ke atmosfera dan akhirnya turun semula ke permukaan bumi. Proses ini akan berulang dan dikenali sebagai kitaran air semula jadi. Sepanjang kitaran ini, air akan mengalami beberapa proses perubahan keadaan iaitu proses penyejatan dan juga kondensasi. Baiklah kawan-kawan, kini giliran Mimu pula untuk kongsikan kepentingan kitaran air semula jadi. Mari kita lihat. Kitaran air semula jadi penting kerana semua hidupan di bumi memerlukan air. Antara kepentingan kitaran air semula jadi ialah membekalkan sumber air bersih untuk manusia, membekalkan air yang mencukupi untuk manusia bercucuk tanam dan menternak haiwan, dan membantu menyejukkan suhu bumi. Apakah sumber air semula jadi yang terdapat di bumi kita? Mari kita lihat. Tasik, telaga, sungai, dan mata air merupakan sumber air semula jadi yang bersih. Sumber air yang bersih sangat penting kepada hidupan di bumi. Oleh itu, kita haruslah menjaga kebersihan sumber air kita. Apakah cara untuk kita memelihara kebersihan sumber air semula jadi? Jangan membuang sampah sarap atau sisa toksik ke dalam sumber air semula jadi. Merawat sisa kumbahan dari rumah, kilang dan kawasan pertanian. Membina kilang-kilang jauh dari sumber air semula jadi. Mengapakah kita perlu mengekalkan kebersihan sumber air? Kepentingan memelihara kebersihan sumber air semula jadi dapat memelihara kehidupan akuatik, suhu bumi dapat dikekalkan, serta sumber air bersih dan tidak tercemar dapat dibekalkan. Terima kasih semua. Selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk jirim. Cikgu Popo harapkan agar anak-anak beroleh manfaat daripada video pembelajaran pada hari ini. Di ruangan deskripsi, ada cikgu sertakan link kuis untuk kamu semua cuba. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe agar anak-anak boleh terus mengikuti kelas sains bersama dengan Cikgu Popo. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.